الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Bab yang ke-11, beriman dengan hari akhirat. Jadi kita dah masuk bab yang ke-11. Hampir 100 siri dah. InsyaAllah kita berdoa dan kita mengharapkan sebelum bulan Ramadan ni kita nak cuba tamatkan. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita nak buat daurah kitab baru pula, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah tiap tahun dah sejak sekolah ini dibuka lebih kurang 7 tahun lebih. Setiap kali bulan Ramadan, menjelang Ramadan kita ada daurah kitab yang ngam-ngam. Habis Ramadan, habis kitab. InsyaAllah ni kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sempat habis sebelum masuk bulan Ramadan. Okey, terus. Pendahuluan. Hari akhirat merupakan hari manusia dibangkitkan semula daripada kubur masing-masing. Setelah itu, buku catatan amalan akan diagihkan kepada manusia dengan pelbagian bentuk pemberian dilakukan kepada mereka. Ada yang diberikan dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, dan tidak kurang juga yang diagihkan daripada belakang mereka. Segala amalan yang dilakukan, baik yang besar maupun yang kecil, dicatatkan dalam buku tersebut. Ia merupakan dokumen bertulis yang tidak pernah diselewengkan apa-apa fakta yang terdapat di dalamnya. Seterusnya, mereka akan dibicarakan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dahulu, baik yang berbentuk amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Beruntunglah orang yang menerima buku catatan amalan tersebut dengan tangan kanan, dan rugilah orang yang menerimanya dengan tangan kiri. Di padang mahsyar tidak ada seorang pun yang dapat membantu orang lain, masing-masing dengan amalan yang dibawa masing-masing, dan bertanggungjawab terhadap amalan yang dilakukannya itu. Malah seorang anak tidak dapat membantu ibunya yang kekurangan amalan pada hari itu, meskipun dia begitu kasihkan ibunya itu. Begitu juga seorang ibu tidak dapat membantu anak yang paling disayanginya yang mengalami kekurangan amalan. Setiap orang sibuk dengan urusan diri masing-masing. Di padang mahsyar juga terdapat telaga Kautsar yang akan diminum oleh orang-orang yang beriman, dan diharamkan minum atas orang-orang bukan Islam. Ya, hari akhirat. Hari akhirat ni hari apa? Hari yang dibangkitkan semua manusia. Manusia yang pernah hidup atas muka bumi ni, sejak manusia yang pertama dan manusia yang terakhir sekali dilahirkan, diwujudkan atas dunia dan dia mati. Daripada manusia yang pertama yang Allah Ta'ala wujudkan, iaitu Nabi Adam AS, sehinggalah manusia yang terakhir sekali. Jadi manusia-manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula di hari akhirat. Hari akhirat ni maknanya penghujung kepada dunia. Dunia ni dah habis, ada satu alam baru pula. Alam baru itulah yang disebut sebagai Yaumul Akhirah, hari akhirat. Tujuan apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ataupun mengadakan hari akhirat ini? Kerana untuk membalas segala tindakan, perbuatan, amalan yang dilakukan oleh semua manusia. Bila sebut amalan, perbuatan, usaha, iaitu ada amalan-amalan yang berbentuk kebaikan yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala akan dibalas. Amalan-amalan jahat yang keji yang membawa dosa akan dibalas juga oleh Allah. Dan manusia ini dia ada buku suratan amal masing-masing. Tujuan buku ini didedahkan dan ditunjukkan setelah dipenuhi dengan perbuatan dan amalan manusia di dunia itu sebagai bukti. Jadi sebenarnya cukup bagi Allah Ta'ala untuk menghukum seseorang hamba, seseorang manusia di akhirat nanti. Orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, boleh? Itu hak dia. Tetapi biasanya sikap manusia ni dia nak bukti, dia tak puas hati. Kalau orang yang dimasukkan syurga oleh Allah Ta'ala, okeylah. Tapi kalau orang yang dimasukkan neraka, apa bukti dia salah? Mesti dia nak lari, dia nak mengalih, dia nak mengelak, dia nak cuba berdalih.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintah kat malaikat tulis balik. Tulis balik setiap apa yang dia buat. Tak cukup dengan itu, dia ada video pula di hari akhirat nanti. Perbuatan kita ada gambar pula. Sekian-sekian bilang kita buat apa, siapa saksi, siapa yang tengok, di mana kita buat, semua akan didedahkan. Okey, sebahagian daripada perkara yang akan berlaku di hari akhirat ini adalah balasan kepada setiap amalan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan hari akhirat ini penting. Selain daripada orang yang buat baik, dia mengharapkan balasan di akhirat nanti, pahala syurga. Dia duduk penat letih lah, penat lelah atas dunia, macam-macam ibadah, macam-macam amalan, macam-macam kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah. Mesti dia nak hasilnya, nak imbuhannya, nak hadiahnya. Dan memang Allah Ta'ala janji dalam Quran macam tu, dan dijanjikan oleh Nabi dalam hadis. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan, dia akan terlepas sahajalah kalau tak ada hari akhirat. Lebih-lebih lagi kalau orang melakukan kejahatan tu orang yang mempunyai kedudukan, pangkat, golongan-golongan atasan, pihak-pihak yang tertentu. Dia tidak dihukum dengan hukum dunia, undang-undang dunia, peraturan-peraturan dunia ni dia tak kena. Maka nayalah orang yang dizalimi. Jadi orang yang melakukan kezaliman itu terlepas. Dia buat naya kepada orang tu bebas. Dan di antaranya lagi, kepentingan adanya alam akhirat ini supaya orang-orang yang beriman yang tak dapat habuan dunia, dia tak rasa putus asa, kecewa apa yang benda yang dia tak dapat. Maknanya di dunia dia tak dapat, ada satu alam lagi. Tadi saya baca kitab Tafsir Nurul Ihsan. Dalam Tafsir Nurul Ihsan disebut pentingnya hari akhirat ini ada untuk memberi ketenangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak bagi habuan atas dunia. Jadi Allah Ta'ala bagi kekayaan, kesenangan atas dunia kepada seseorang berdasarkan kepada hikmah-hikmah yang tertentu. Orang ni Allah Ta'ala bagi kaya, orang ni bagi susah. Berdasarkan kepada ilmu Allah Ta'ala, orang ni sesuai jadi kaya, orang ni sesuai jadi susah, tak ada harta benda. Hikmahnya macam apa dia? Wallahu a'lam. Mungkin di antara hikmahnya, kalau orang susah ni bagi duit, bagi harta, bagi pangkat, kedudukan yang tinggi, dia lupa Allah Ta'ala, tak ingat Allah, tak beriman kepada Allah, tak beribadat kepada Allah. Dia lalai menguruskan harta benda dan kekayaan dunia. Allah Ta'ala tak bagi. Itu mungkin berlaku di sisi Allah. Jadi maknanya dia tak dapat habuan dunia, dia tak sedih, dia tak kecewa, dia tak putus asa. Sebab apa? Tak apa, tak dapat atas dunia, di akhirat nanti pasti dapat. Sebab itu janji Allah Ta'ala dalam Quran banyak sangat. Dalil-dalil pada Quran, Allah Ta'ala menjanjikan habuan, hadiah, nikmat bagi orang yang beriman kepada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bila Allah Ta'ala janji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya. Ini adalah merupakan sebahagian daripada pentingnya berlakunya hari kiamat, walaupun sebahagian manusia tak nak, tak suka. Manusia itu siapa dia? Iaitu orang kafir. Dia takut apa dia? Dia dibalas kejahatan-kejahatan dia di atas dunia. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah orang yang zalim ini menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalai daripada kezaliman yang mereka buat atas dunia. Dan Allah Ta'ala bagi tangguh pada suatu hari, yang mana hari itu kata Allah, terbeliaknya mata-mata manusia tengok azab neraka, tengok siksaan Allah, terkejut. Atas dunia dia tak percaya. Jadi ini adalah merupakan sebahagian kepentingan adanya, perlunya ada alam akhirat ataupun hari kiamat. Okey, terus. Kepentingan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari kebangkitan termasuk ke dalam perkara yang diketahui umum dalam Islam. Orang yang mengingkarinya dikira terkeluar daripada Islam. Jadi perkara umum yang diketahui dalam Islam dipanggil apa? Al-ma'lum minad-din bid-darurah, ataupun ma'ulima minad-din bid-darurah. Ma'ulima minad-din bid-darurah. Maknanya sesuatu yang menjadi pengetahuan yang umum, yang senang untuk memahaminya, untuk mengetahuinya.
Maksudnya tak payah nak mengaji tinggi-tinggi pun orang tahu alam akhirat tu ada. Jadi siapa-siapa yang tolak alam akhirat dia jadi kafir. Sebab tak perlu nak kaji banyak, baca banyak, mengaji tinggi baru tahu, oh rupanya ada alam akhirat, tak perlu. Macam tentang haramnya babi. Oh, semua orang Islam tahu. Haramnya bunuh orang, mencuri, berzina. Tiba-tiba ada orang mengingkari hukum tersebut, maka dia terkeluar daripada Islam. Kerana al-ma'lum minad-din bid-darurah. Okey, terus. Orang yang mengingkarinya dikira terkeluar daripada Islam. Tumpuan terhadap beriman dengan hari kebangkitan semula dan juga hari kiamat mendapat tempat yang tinggi dan besar dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan beriman dengan beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengaitkan antara ciri sifat orang beriman ini adalah seseorang yang percaya kepada alam akhirat. Diikatkan beriman di antaranya mesti dia percaya kepada alam akhirat. Kalau dia tak percaya kepada alam akhirat, maka dia sebagaimana yang disebutkan tadi terkeluar daripada agama Islam. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani, was-sabiina. Sabiin di sini sebahagian daripada ulama tafsir mentafsirkan perkataan sabiin ini adalah satu taifah, kumpulan daripada orang Yahudi dan juga Nasrani. Itu dipanggil sabiin. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Jalalain mentafsirkan sabiin adalah satu kelompok daripada Yahudi dan juga Nasrani. Man amana billah, sama ada orang yang beriman Yahudi, Nasrani dan juga sabiin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Tak cukup, tak memadai beriman kepada Allah Ta'ala sahaja, melainkan diikatkan, dihubungkan dengan beriman dengan hari akhirat. Jadi nak masuk syurga itu tak padan dengan percaya sahaja, dia mesti wa'amila salihah, bertindak dengan melakukan amalan, perbuatan, melakukan amalan-amalan yang baik. Falahum ajruhum, maka bagi mereka-mereka yang beriman tadi, sama ada daripada kalangan orang yang telah beriman ataupun Yahudi, Nasrani, sabiin, bagi mereka itu ganjaran mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Menunjukkan ganjaran ini bukan dibalas oleh manusia, oleh makhluk. Segala kebaikan, ganjaran itu dibalas oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menjanjikan di dalam banyak ayat Quran balasan terhadap sesuatu amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan kepada mereka. Nak takut apa? Bertemu dengan Allah, dibangkitkan di padang mahsyar, sebab dia telah beriman. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dia buat semua. Itu ciri sifat orang beriman. Apa yang dilarang ditinggal semua. Nak takut apa? Dia tak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Tak menyesal lah. Kalau orang kafir menyesal, orang zalim menyesal, orang fasik menyesal. Sebab Allah Ta'ala bagi ruang, peluang, masa, umur yang panjang, kesihatan yang baik, perlu kesempatan yang banyak untuk melakukan sesuatu ibadat, amalan mereka tak buat. Tu mereka susah hati, mereka kecewa, mereka menyesal. Orang beriman tidak menyesal. Okey, terus. Dengan itu tidak ada iman bagi seseorang yang mendakwa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama tidak mahu beriman dengan kewujudan hari akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menggabungkan sekaligus antara beriman dengan Allah dan hari akhirat sekaligus. Misalnya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah mengeluarkan kata-kata yang baik atau mendiamkan diri sahaja. Tengok dalam hadis ni pula kan. Ciri orang yang baik cakap baik lah. Ciri orang beriman tu, dia cakap keluar daripada tutur kata dia, bahasa dia, ucapan dia, semua benda baik. Dia kata khairan, benda baik, benda yang boleh mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan, kebajikan. Dan ini juga merupakan
ciri sifat orang yang sempurna keislamannya. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna keislaman dia itu, dia menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lisannya dan juga tangan. Perkataan dia tak sebut sesuatu perkataan yang keji, yang menyakitkan hati orang, yang menyusahkan orang, melaga-lagakan orang, memfitnah terhadap orang lain. Orang Islam dia tak buat macam tu. Falyaqul khairan, dia akan cakap benda yang baik ya, benda yang menyejukkan orang, menenangkan orang. Jadi kita kena berusaha mengeluarkan perkataan-perkataan, tutur bahasa mulut kita ni benda yang baik. Sebab itu ciri orang beriman. Mafhum mukhalafahnya, lawan bagi ciri orang beriman ni ciri fasik, ciri zalim, ciri kafir. Cakap ikut dan lah. Keluar saja dari mulut dia menyebabkan orang panas, orang sakit hati. Orang nak marah. Sebab dia tak jaga, dia tak kawal. Orang bagi apa? Mulut tak ada insurans kan? Istilah budak muda sekarang ni, mulut tak ada insurans ni ikut dan nak kata orang kan. Tak boleh. Dia mukhalafah bagi ciri orang beriman ni, dia cakap benda yang tak elok, kata ke orang kan. Nabi kata kalau orang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, falyaqul khairan. Kalau betul beriman, cakaplah benda yang baik. Kadang-kadang ada di kalangan manusia, di kalangan orang mengaku beriman, orang Islam sendiri, dia tak boleh cakap benda baik. Dia tak boleh keluar daripada mulut dia mesti benda baik, mesti nak menyakiti hati orang, mengeluarkan bahasa-bahasa, tutur kata, perkataan yang kesat. Kalau dia tak reti guna, auliyasmut, diam. Lebih baik diam pada bercakap. Bercakap je sakit hati orang, bercakap je orang panas. Jadi diam lebih baik. Okey, terus. Maksud ajal ialah kehadiran kematian yang tidak dapat dielakkan daripada berlaku kepada seseorang hamba. Jadi nak sampai ke akhirat, seseorang tu mati dulu. Mati itulah yang disebut sebagai ajal. Maknanya ajal ni tempoh masa dia hidup di atas dunia. Sampai waktu tu maka habis lah tempoh masa yang diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau tak mati macam nak pergi negeri akhirat. Kalau tak mati, macam mana dia nak pergi ke hari akhirat? Jadi kena ada dia mati dulu. Itu syarat nak pergi ke alam akhirat ni. Seseorang yang pernah hidup, dia mati. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun." Maksudnya, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan tidak menghakiriku. Kehadiran malaikat di saat kematian. Apabila tiba ajal manusia dan saat kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk mengambil nyawanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarriqun." Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Dialah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya ni maknanya manusia. Allah Ta'ala berkuasa atas hambanya, atas manusia. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan Allah Ta'ala mengutuskan kepada kamu malaikat hafazah yang duk catat, duk lihat, duk perhati perbuatan manusia. Hatta idza jaa ahadakum, apabila datang, sehingga datanglah akan seseorang kamu al-mautu, oleh kematian. Ahada tu maf'ul muqaddam, fa'il dia jaa tu. Ahada mudhaf ku mudhaf ilaih, al-mautu fa'il muakhar. Apabila telah datang akan seseorang kamu oleh kematian. Bila kematian tu datang, tawaffathu rusuluna, mematikan akannya ahad itu, seseorang itu, rusuluna, rasul-rasul kami, wakil-wakil kami, malaikat maut. Malaikat maut cabut nyawa seseorang tadi. Bila tarik nyawa seseorang atas perintah dan arahan Allah, walahum yufarritun, mereka tidak cuai di dalam melaksanakan tugas. Allah Ta'ala kata hari ni berapa orang meninggal dunia? 100 orang, 1000 orang kan, 20,000 orang ke. Tiba-tiba ada 2-3 orang terlepas pandang, malaikat tak tarik nyawa dia. Sedangkan arahan Allah, perintah Allah dah sampai suatu
ketetapan, dah sampai ajal, dah sampai masanya, tiba-tiba malaikat lalai tarik nyawa dia. Tak akan berlaku macam tu. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal seseorang kamu, tidak dapat lewatkan ataupun mempercepatkan. Malaikat ini la yufarritun, mereka tidak cuai, lalai di dalam melaksanakan tugas mereka terhadap apa yang diperintahkan dan disuruh oleh Allah. Okey, terus. Malaikat maut akan menemui orang yang beriman dengan rupa yang cantik dan orang kafir dan fasik dengan rupa yang menakutkan. Dalam hadis riwayat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, nazala ilayhi malaikatun min as-sama'i bidhul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu madal basari thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fa yaqul ayyatuhan nafsu at-tayyibatu ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan." Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fisqa'i فيأخذها. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سور الوجوه معهم المصوب فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس خبيثة الرجي أخرجي إلى صخرة من الله وغضب قال فتفرقوا في جسده فينتزعها فمن ينتزع سفول من سفل المغلول فيأخذها. Okey. Innal 'abdal mu'mina, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila hampir dia nak meninggal dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan nak pergi negeri akhirat. Maknanya seseorang manusia orang yang beriman itu, bila dia hampir mati, nazala ilaihi malaikatun, datanglah malaikat kepada dia. Sifat malaikat ini, rupa malaikat ini, dia datang malaikat minas sama'i, daripada langit, bidul wujuh, malaikat tu putih, putih mukanya. Lalu dia kata lepas sini, ka'anna wujuhahum asyamsu, seolah-olah muka-muka mereka ni seperti matahari, terang, cerah, bersih, berseri-seri, cantik. Malaikat yang nak tarik nyawa orang beriman ni tadi. Allah Ta'ala perintahkan dengan keizinan Allah, pamerkan tubuh badan mereka, wajah mereka berseri-seri, menyenangkan, menyeronokkan, menggembirakan orang beriman yang nak mati ni tadi. Ma'ahum, bersama dengan mereka, kafanun min akfanil jannah, kain kafan daripada kain kafan syurga. Macam mana tak tahu, bila sebut hak syurga ni, bila kaitan dengan syurga, apa benda yang berkaitan dengan syurga? Ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Suatu tak boleh kita lihat dengan mata kita, didengari dengan telinga kita, tak terlintas dalam hati. Sesuatu yang berkaitan dengan syurga, apa saja, makan, minum, pakaian, memang hebat. Memang hebat. Wa hanutun min hanutil jannah, wangi-wangian daripada wangian syurga. Atas dunia kita pernah pakai wangi apa yang paling wangi dalam dunia? Hak pernah kita pakai? Atau wangi yang paling mahal dalam dunia? Hak dalam syurga ni wangi lagi. Dah lah muka cantik, wangi pula malaikat tu. Hatta yajlisu minhu, lalu duduklah orang yang di sisi orang yang hampir mati. Maddal basar, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, hak tu malaikat lain. Yang tadi yang cantik berseri tu, datang pula malaikat maut. Malaikat maut itu pula datang dalam keadaan rupa bentuk yang cantik, yang elok, yang comel. Dia kata summa yaji'u malakul mauti alaihi salam,
hatta yajlisa 'inda ra'sihi, lalu duduk di sisi kepalanya, fayaqulu ya ayuhat nafsul tayyibah, wahai diri yang baik. Sebab apa baik? Sebab beriman tadi kan. Wahai jiwa yang baik, diri yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah kamu kepada keampunan daripada Allah dan keredaannya. Susah-susah hatilah keluar daripada jasad ni. Orang sayang jasad ni kan. Sebab tu kalau orang yang disakit, kecil manis dan sebagainya, nak potong kaki, potong tangan ni takut sayang kan. Sebab anggota tubuh badan kita yang duduk bersama dengan kita lama dah. Apatah lagi nak berpisah dengan jasad, dengan tubuh badan, lagi sayang. Tapi malaikat kata, tak usah susah hati, tak usah takut, tak usah bimbang. Kamu keluar daripada jasad kepada keampunan Tuhan dan kepada keredaan Tuhan. Qala fatakhruju, maka dia keluarlah roh tadi. Tasilu kama tasilu qatratu min as-siqa, sebagaimana keluarnya air daripada tempat simpanan air. Lalu fayakhudhuha, malaikat maut pun ambil. Macam air yang keluar daripada tempat simpanan air, keluar dengan laju, cepat. Bukan kata tarik nyawa tu menyebabkan sakit, susah, sukar nak keluar kan. Nak keluar daripada jasad, jadi sakit. Ni keluar dengan mudah kan? Roh dia, nyawa dia. Sebaliknya, Nabi SAW bersabda, wa innal abdal kafira, sesungguhnya orang kafir pula, hamba yang kafir. Di sini menunjukkan hamba Allah Ta'ala ni bukan orang beriman je, kafir pun hamba Allah Ta'ala juga. Hamba ni bukan tertentu khusus kepada orang beriman je. Hamba Allah termasuk orang kafir. Hamba yang beriman dengan hamba yang kafir. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, bila nak terputus nyawa daripada dunia, dia nak berpisah dengan dunia dan nak menghadap ke akhirat, nazala ilahi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, malaikat turun daripada langit dalam keadaan mukanya hitam. Al-musuhu, membawa kain kafan daripada neraka. Fayajlisu minhu maddal basar, lalu dia duduk di sisi mayat itu sepanjang sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul mauti, datanglah malaikat maut pula, hatta yajlisa 'inda ra'sih, lalu dia duduk di sisi mayat kafir ni tadi. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa, wahai diri yang keji, yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kepada kemarahan Allah. Tu yang dia jadi takut nak keluar. Orang beriman dia jadi laju macam air tu. Sebab apa? Sebab dia senang, suka, gembira. Maka dipisahkan fatufarraqu fi jasadi, maka terpisahlah daripada jasadnya, roh dia tadi. Fayantazi'uha, kama, malaikat tarik nyawa dia, kama yuntaza'u sufudu, sebagaimana dicabutkan besi yang karat yang bercabang-cabang, minasufil mabluli, daripada kain yang basah. Fayakhuzuha, dan malaikat maut tu tarik nyawa dia, tarik besi yang bercabang tu, yang duduk di dalam kain yang basah. Senang ke payah? Bayang tak? Besi karat yang bercabang, yang diselimuti oleh kain, nak tarik besi tu senang ke susah? Susah, berbelit, dia melekat. Begitulah melekatnya nyawa orang kafir pada badan, sukar untuk keluar daripada jasad dia. Nak bagi sakit tujuannya, nak bagi dia sakit. Tu yang orang melompat menjerit kan, orang yang bukan Islam bila mati kan, takut. Sebab apa? Itulah keadaan yang Nabi SAW sebut, keadaan dan suasana ketika mereka nak menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, terus. Apa yang berlaku kepada orang yang hampir mati tidak dapat disaksikan dengan mata kasar, namun ia sesuatu yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balaghatil hulqum." Apabila sampai nyawa sampai ke halqum. Tu nak meninggal, dekat-dekat nak hampir. Sebab tu bila dalam sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan, oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman,
Bila nyawa sampai halkum ni, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Matahari daripada barat jatuh ke timur, tak terima taubat. Dekat nak mati dah, macam Firaun kan. Dia mengucap pun ketika dia nak mati. Okey, terus. Kamu perhati ketika itu orang nak mati ni. Kami hampir kepada kamu tapi kamu tak nampak. Okey, terus. Selain daripada itu, malaikat maut juga mengkhabarkan berita gembira, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Dia juga menyampaikan berita buruk, keredaan dan kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir dan fasik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbuna Allah, bermula Tuhan kami adalah Allah. Maknanya orang beriman lah. Yang mengiktiraf, yang mengaku Allah Ta'ala Tuhan dia, siapa dia? Orang beriman lah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas iman dia, keislaman dia, pegangan dia, akidah dia, kepercayaan dia. Yang disebut dalam hadis kan, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas iman. Sebab ada di kalangan manusia, sekejap dia beriman, sekejap dia kafir. Lepas tu dia beriman balik, kafir balik. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Sesungguhnya orang beriman, kafir, beriman, kafir, kemudian berterusan di dalam keadaan kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allah Ta'ala sekali-kali tidak mengampun mereka dan tidak mengurniakan kepada mereka petunjuk dan juga hidayah. Jadi ayat Quran dan hadis memerintahkan seseorang yang telah menerima Islam, menerima Allah sebagai Tuhan, maka dia istiqamah, summa istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, sentiasalah turun kepada itu mereka itu malaikat beritahu kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu. Bila orang beriman istiqamah di atas dasar iman, kamu jangan takut dan jangan berduka cita. Macam ayat tadi, wa abshiru bil jannati, bergembiralah kamu dengan syurga, allati kuntum tu'adun, iaitu syurga yang dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami pembantu kamu, pelindung kamu, penolong kamu di dunia dan di akhirat. Malaikat kata kepada orang beriman ni tadi, bila di akhirat nanti kamu masuk syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu padanya nyal jannah. Ma tashtahi, apa yang kamu inginkan. Kamu teringin nak apa, semua dapat. Yang teringin oleh nafsu kamu, nafsani anfus, diri-diri kamu, apa yang kamu teringin. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu padanya, yakni dalamnya, yakni dalam syurga, ma tad'un, sesuatu yang kamu cita-citakan. Atas dunia ni terbayang nak apa, tapi tak dapat, tak ada kemampuan, tak dapat. Apa yang kita terbayangkan, di akhirat dapat. Sebab tu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, alam akhirat ini di antaranya untuk mengubat hati orang beriman yang tak dapat habuan atas dunia. Mengubat hati orang beriman yang tak dapat habuan, dia tak kecewa, tak menyesal. Oh, tak dapat, tak apa. Di akhirat esok ada lagi. Apa yang kamu cita-citakan atas dunia dulu yang kamu tak dapat, teringin, berangan nak dapat tapi tak dapat. Tapi di akhirat besok dia akan dapat. Nuzulan min ghafurur rahim, suatu penghormatan yang Allah Ta'ala, yang datang daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, terus. Malaikat maut juga dibantu oleh malaikat-malaikat lain dalam melakukan kerja mencabut nyawa seseorang hamba. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Maksudnya, dan dialah orang yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya,
dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal, yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat, sedang mereka pula malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.